Ustaz, macam mana kita nak tinggalkan maksiat ya Ustaz? Tolong jelaskan. Subhanallah tuan-tuan, cara dia untuk kita meninggalkan maksiat ialah kita menyibukkan diri kita dengan melakukan amal kebaikan. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, min husnil Islam tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan benda yang tak jadi manfaat untuk dia. So, ulama sebut benda yang tak ada manfaat ni selain daripada benda maksiat ialah benda-benda yang sia-sia, benda lara. Macam mana cara untuk dia nak tinggalkan benda-benda maksiat dan benda lara ni? Ialah dengan dia sibukkan diri dia dengan melakukan amal kebaikan. Dia sibuknya istighfar, sibuknya baca Quran, sibuknya buat benda baik, dia sibuk dengan benda tu, maka dia tak ada ruang untuk buat maksiat. Justify tak? Justify tak tuan? Kan kita ada time tu, kita lock time kita tu untuk buat baik, untuk buat baik. Maka ada ruang tak untuk dia buat maksiat? Tak. Betul ni Ustaz. Yang kedua, kata Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya Penawar Bagi Hati, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, dia kata cara untuk kita meninggalkan maksiat ni ialah kita bertakwa kepada Allah. Macam mana maksud salah satu dua ciri orang bertakwa ialah dia sentiasa sallallahu alaihi wasallam Muhammad bersungguh-sungguh untuk mendapatkan husnul khatimah. Macam mana nak dapat husnul khatimah? Sebab dia tak tahu bila dia punya husnul khatimah, bila dia punya ending tu dia tak tahu. Dia kata dengan cara sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia melakukan amal soleh dalam kehidupan dia tanpa sesekali dia menyelitkan di antara amal soleh yang dia buat itu dengan kemaksiatan. Sebab dia takut waktu dia melakukan kemaksiatan tu Allah cabut nyawa dia. Tuan faham tak ni? Ni semua cara-cara ataupun jalan untuk dia meninggalkan maksiat. Macam mana? Setiap hari dia buat baik. Dia buat baik. Dia buat baik. Teringat nak buat maksiat. Kalau aku buat maksiat waktu ni, tiba-tiba Allah cabut nyawa aku macam mana? Oh, tak mau tinggal. So ni di antara cara supaya kita kekal menjauhi daripada maksiat. Boleh faham tak? Aida tanya, Ustaz, orang-orang yang berat untuk bertaubat ni termasuk di kalangan orang fasik ke? Rasa hilangnya keinginan untuk bertaubat ini sallallahu alaihi wasallam disebabkan hati kita yang keras. Sebab tu Allah sebut tentang taubat. Bila sebut taubat, sallallahu alaihi wasallam Ashmin kata okey faham. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam apa dia? Sallallahu alaihi wasallam taubat. Allah sebut tentang taubat. Ayat tentang taubat Allah mulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dengan wahai orang-orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha. Pasal apa Allah mula dengan wahai orang beriman? Sebab orang beriman saja dia mampu berasa dosa. Lagi kuat iman dia, lagi dia rasa dosa. Lagi kuat iman dia, lagi dia berasa berdosa. Faham? Bila makin kurang iman dia, Nabi SAW sebut dalam satu riwayat, orang berzina dia takkan berzina kalau dia ada iman. Orang merompak mencuri, dia tak akan merompak mencuri waktu dia punya iman. Maksud dia apa? Waktu iman dia jatuh, waktu tu dia berzina. Waktu iman dia jatuh, waktu tu dia merompak, dia mencuri. Faham tak ni? Sebab iman kita ni yazi'u yanqus, naik turun. Waktu iman drop tu waktu itulah kita akan melakukan kemaksiatan. Faham tak ni? Maka subhanallah tuan-tuan, kita kena asuh diri kita ni, subhanallah sallallahu alaihi wasallam, asuh diri kita ni supaya iman kita sentiasa duduk dalam kemuncak. Tapi memang kita susah tuan-tuan nak duduk dalam kemuncak ni. Kita dengar tips dia ulama sebut. Allahumma salli alaihi wasallam. Macam mana nak jaga iman kita ni bagi dia duduk peak, sentiasa peak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi singgah kat seorang sahabat. Sahabat dia tengah menangis. Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa kamu menangis ni? Dengan sahabat ni. Saya tak ingat nama dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu sahabat tu kata, wahai Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, aku dah jadi orang munafik. Aku dia orang munafik. Pasal apa kamu cakap macam tu? Dia kata, waktu aku duduk dengan Rasulullah tu, aku sangat teringat syurga neraka. Waktu duduk depan Nabi ni, sangat teringat syurga neraka, teringat benda-benda kebaikan. Tapi bila aku balik berjumpa dengan ahli keluarga aku dah lupa semua tu. Sayyidina Abu Bakar kata apa? Loh, aku pun sama. Dia susah. Dia kita pun macam tu.
Kita tak jumpa Nabi lah. Kita duduk dalam majlis ilmu macam wah, time kita peak, semangat, nak buat ibadat, macam nak baca Quran apa. Sekali balik orang melena habis. Ni tengok tu habis peak. Tidak ni dia pun takut. Lalu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, depa pun pergi berdua jumpa dengan Nabi SAW. Mengadu kat Nabi, kata pasal apa ni Rasulullah? Wahai Rasulullah, kami dah jadi orang munafik Rasulullah. Pasal apa? Waktu kami duduk dengan kamu ya Rasulullah, kami sentiasa ingat Allah, ingat. Tapi bila kami jauh pada kamu Rasulullah, kami dah mula lupa. Rasulullah kata apa? Kalaulah Ukasyah nama dia, kalau tak salah saya. Kalau tak salah saya, nama dia Ukasyah. Kalau tak salah saya. Dia kata, kalau subhanallah kamu mampu untuk sepanjang masa duduk dalam keadaan macam tu, maksudnya setiap waktu tu kamu ingat Allah saja, ingat akhirat saja, setiap masa, maka para malaikat semua akan turun. Allah seperti ya. Sorry gangguan teknikal. Tuan-tuan, kalaulah kamu salli ala sayyidina sentiasa duduk dalam keadaan peak macam tu, sentiasa peak macam tu, iman kamu duduk dalam kemuncak macam sepanjang waktu, maka semua malaikat akan turun, semua pekat bersalaman dengan kamu. Maksud apa ni? Malaikat yang kamu duduk berjalan, malaikat main salam, kamu duduk, malaikat salam. Maksud apa? Malaikat pun takjub ni dengan orang yang iman dan sentiasa macam tu. Tapi tak boleh. Sebab iman kita akan macam tu. Iman kita ni akan salli ala sayyidina Muhammad, dia dipengaruhi dengan apa yang duduk sekeliling kita. Faham ni? Maka ulama kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad, cara untuk kita salli ala sayyidina Muhammad sentiasa jaga iman kita supaya peak ni. Yang tadi cerita pasal nak bertaubat kan, nak jaga, macam nak jaga iman ni supaya kita ni jadi orang yang sentiasa bertaubat. Macam nak jaga iman kita ni bila dia nak draw kita nak pilih. Tahu tiga cara. Yang pertama, duduk dengan alim ulama. Macam mana para sahabat duduk dengan Nabi SAW. Kita lah ni tuan-tuan, salah mungkin PKP tak boleh duduk dengan alim ulama, tapi dekatkan diri kita dengan alim ulama. Dekatkan diri kita dengan orang-orang baik, orang alim, orang soleh, orang alim. Faham tak? Sebab kita tak akan jauh daripada, bila kita duduk dengan orang soleh ni, orang alim, tuan-tuan, dia akan sentiasa bagi ilmu kat kita, bagi nasihat kat kita. Dan kita pun tak akan cenderung untuk melakukan kemaksiatan bila duduk dengan dia. Yang kedua, duduk dengan siapa? Duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang baik-baik. Cari grup kita, grup yang baik-baik, orang baik-baik. Salli ala sayyidina Muhammad. Macam sahabat tadi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar kan, kawan-kawan baik-baik lah, orang baik-baik, orang soleh. Yang ketiga, cara dia ialah duduk dalam majlis ilmu. Cara dia duduk dalam majlis ilmu. Salli ala sayyidina. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, iman kita akan sentiasa kemuncak. Itu fahamlah. Itu maksud. Tapi yang paling best, satu tempat tuan-tuan dapat semua. Apa dia? Dalam majlis ilmu. Tuan-tuan pergi duduk dalam majlis ilmu, di situ ada ulama, di situ ada orang soleh. Maka tuan-tuan, jangan distancekan diri kita dalam majlis ilmu. Sekarang ni kita tengok secara online je dulu. Tengoklah secara online dulu. Itulah cara yang kita boleh buat kan. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan sekalian, saya simak tu. Sebab bila iman kita tengah kemuncak, waktu tu kita akan sentiasa rasa berdosa. Hati kita akan sentiasa rasa berdosa. Hati kita rasa macam, ya aku ni banyak dosa. Kita buat sikit pun, silap pun kita rasa berdosa. Kita rasa berdosa. Itu kita sangat memerlukan salli ala sayyidina Muhammad, disebut sebagai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surrounding yang sentiasa menjaga iman, membantu supaya iman kita sentiasa berada dalam kemuncak. Boleh faham dah? Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita tadi ni.